Assalamualaikum dan salam sejahtera ya rakan-rakan. Apa khabar semua? Bertemu kita kembali di Palm Empire ya. Hari ini saya nak bercerita sikitlah tentang urus niaga mata wang kripto ya. Macam mana kita nak melakukan urus niaga di decentralized exchanger, bukan dekat centralized exchanger ya. Ni untuk kita lakukan urus niaga ni kita mesti ada wallet dan decentralized exchanger, dan strategi kita ialah untuk memilih token-token baru yang baru dikeluarkan. So ni penting. So strategi urus niaga ni agak bersiko, tapi kalau kita dapat token yang betul, yang cantik, agak-agak berbaloi lah. Bersiko. Ini bukan untuk newbie ya. Kalau newbie tu lebih bagus trade di di token-token yang terdapat di Huobi, yang terdapat di Binance ya. So kepada rakan-rakan saya yang dah attended my class crypto, anda boleh lihat video ni secara kata terperinci ya, cuba ambil perhatian sikit lah. So saya cuba kecilkan saya punya gambar ni, kita go through terus lah macam mana kita nak melakukan urus niaga ni ya. Okey, sebentar ya, sabar. So kalau kita tengok dekat skrin saya ni ya rakan-rakan, saya nak bagi you all faham, mudah faham ya. Saya bagikan kepada dua bahagian, iaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. So ternampak Google dua tu kan. So apa yang saya nak buat ialah satu, untuk kita cari token-token baru sebelah kiri saya, dan sebelah kanan saya bila kita dapat token-token baru, contract address dia kan, kita cuba buat audit lah, checking token tersebut sama ada dia valid ataupun scam. Itulah. So first kita kena cari token tu, kita boleh guna ni ya, dipanggil DEX. Ambil ni ya, DEX screener. Macam tu nampak DEX screener tulis, sorry. DEX screener. DAX screener ya, DEX screener tu. DEX screener ni ya. So kalau saya tulis ni lah bagi orang nampak ya, bagi orang jelas. Pergi kepada ni ya. Ni saya type ya, DEX screener and then .com. Tu dia punya alamat tu lah. Okey, klik kat situ, dah keluar. Tu nampak keluar DEX screener ya. Okey. Dan sebelah kanan saya pula, macam saya cakap tadi, kita nak guna ni nak buat checking, nak buat audit tentang token tersebut. Kita guna token sniper ya. Token, nampak tu dia punya token sniper. So saya tulis jugalah bagi orang faham ya, bagi orang nampak ya, dia besar-besar sikit ya. Token sniper.com. Nampak tu ya rakan-rakan, itu dia punya laman web dia lah, address dia. So dah ada tu, kita klik, tengah cari. So sekarang ni sebelah kiri saya dah ada DEX screener, dan sebelah kanan saya dah ada token sniper. So apa yang kita perlu cari dekat DEX screener ni, kita nak cari token-token baru ya, kita nak explore token-token yang baru kan. So kita klik ni, nampak 3 bintang ni, 3 garisan ni, kita klik kat sini. Okey, dekat sini banyak lah kita boleh search kan, mengikut trend, nak tengok new pair, gainer and loser. Kita boleh tengok token-token di bawah Ethereum, Binance Scan, Polygon dan pelbagai lagi ya. So apa yang kita nak tengok sekarang ialah kita nak tengok new pair. Maksudnya token-token baru lah. Kita klik pada new pair ni.
Dah keluar ya rakan-rakan ni. So banyak tak token-token baru ni kan. Tapi dia berterabur lah. Maksud saya ada yang daripada Binance, ada yang daripada Everlast. Maknanya token-token ni apa apa pelbagai daripada pelbagai apa kata network. So nampak tu? Banyaklah kan. Daripada Everlast, daripada Ethereum ada, network Ethereum. So inilah token-token baru. So untuk apa kawan-kawan saya yang baru belajar, saya cakap kita nak trade dekat Binance saja dulu. Binance ataupun Ethereum So kita pergi ke sini balik, kita ambil Binance apa Smart Chain saja. So bila kita klik Binance Smart Chain, dia lambat sikit ya, tak apa, sabar. Tak keluar lagi. Okey. Inilah Binance Smart Chain ya. Ni token, tapi kita tak nampak ni dia punya kita pergi balik sinilah ya rakan-rakan. Kita tak nampak dia punya age bila dikeluarkan tu. Kita klik dekat Binance sebentar, saya minta kawan-kawan sebentar, tunggu sebentar ya. Saya tak nampak age dia. Kita nak age dia tu. Makna age tu bila ia dikeluarkan, mungkin 4 jam yang lepas, mungkin 5 jam lepas. So kita pergi balik pada explore ni. Kita pergi kepada new pair balik lah. Okey. Pergi yang asal tadi ya, new pair di mana all platform ni kan. Ni semua all platform ni semua ada daripada daripada semua apa ni yang kata ni blockchain lah, daripada Ethereum, Binance Ethereum blockchain, Binance blockchain, Everlast blockchain, ada kat semua sini kan. So banyak tu kan, daripada 1 hingga yang banyak lagi ni kita boleh cari token-token yang barulah. Yang maksud saya tadi ialah age tu ialah ni, ada nampak button age ni kan. Slow sikit malam ni saya punya ni, nampak ni age ni kan, 3 minit yang lepas, 3 jam yang lepas, 5 jam yang lepas kan. Okey, kalau kita pergi kat bawah ni bawah ni nampak ni, kita pergi dekat apa rank and filter. Klik dekat sini ya rakan-rakan ya. So klik dekat sini ada bahagiannya kita cuba filter dia kan. Tak perlu tanyalah, cuba tuan-tuan ataupun kawan-kawan letak sini 2000, minimum 2000 dekat LP ya, liquidity letak 2000. And then dekat maximum FV ni, apa maksud FDV ni, dipanggil apa ni apa, sekejap kita letak 70,000 kan. Okey, apa maksud FDV ni rakan-rakan? Kita boleh tengoklah, saya dah lupa dia punya term, banyak sangat term ni. What is FDV ni? Maksud dia FDV ni apa maksud dia? Kita nak tengok dia punya terminologi. Saya pernah lupa dia punya apa terminologi dia kan. Maksud dia FDV ni fully diluted market value. Kita letak dia ni 70,000 ya. Kita nak cari yang token yang kata yang ada potensi tinggi lah. Apa ni kata, yang kata kita boleh belilah, kita tengok kan. So kita pergi balik dekat token Snapper, liquidity kita dia punya minimum 2000. Dekat FDV ni kita letak 70,000 ya. So kita klik apply. Okey, dah klik apply kan, ini dia keluar kan. Kita tengoklah ni, banyak ni, ada 10 jam lah. Kita klik pada age. Kita nak yang apa, yang terbaru lah. Tengok terbaru kan, 3 minit, 9 minit yang lepas kan, banyak ni kan. Dan kebanyakan ni token-token baru ni dikeluarkan daripada network Binance ya. So penting ya, kita tengok ni, faham ya. So macam mana kita nak tengok ni kan. Katakanlah Miami Fan token ni harga dia baru murah lah ni, 00, ada 40 ke 50, 40 dan dikeluarkan pada 3 minit, 4 minit lepas. Ada buy 3 orang, sell ada seorang dah. So kita boleh tengok kat sini lah rakan-rakan, kita tengok dia punya liquidity dia penting ya.
Liquidity itu penting. Kalau liquidity tak ada, jangan trade lah. Ni ada liquidity. Kalau boleh tengok liquidity yang besar. Ataupun saya selalu tengok kan, saya tengok ini masih awal lagi lah. Kita tengok buyer seller macam ni kan. Shiba ni, tengok ada 276 buy, ada 180 apa sell. Macam ni. Ni Inuami ya. Ada buy 572, aktif jugalah ni. Ada sell 398, and then dia punya liquidity 5.4 K, and then FDV dia 5.7. So cuba kita tengok ni, sebab ada buyer seller banyak ni kan. Banyak ni pun ada juga. Kita tengok ni dulu. Kita tengok mana tadi? Buyer seller banyak tadi. Ni Sincere Shiba. Ni ke? Kalau tak silap saya, mana tadi Sincere Shiba. Kita tengok sini lah, Sincere Shiba. Bukan Sincere Shiba kot. Kat mana? Kita tengok sini ya. Kita klik dekat sini. Dia akan keluar ni rakan-rakan. Keluar macam ni lah. Display has been created within last 24 hour. Dia tulis kat situ lah. Adalah detail-detail sini. So macam mana kita nak trade? Kita kena ambil. Nampak sini alamat ni? Ni nampak ni. Nampak ni? Ni alamat Sincere Shiba lah. So apa perlu kita buat? Kita kena mana dia? Macam mana kita nak klik ni ya? Sinilah dia punya ni. Ni dia Sincere ni dia punya ni. Kita klik dia punya contract address dia, and then kita masukkan dekat sini, nampak ni, pergi dekat token snapper ni ya. Ni dekat Kanta ni kan. Kita copy tadi, paste dekat situ kan. Bila kita paste, kita nak audit token Sincere Shiba ni valid ke tak valid. Kita cuba klik bismillahirrahmanirrahim. Dah keluar tu kan. Macam ni lah. Kita tengok dah dia dapat checking. Ni lah result dia kawan-kawan. View contract source. Kita boleh tengok contract source dia macam mana kalau kita nak view kan. Ni kalau you boleh baca, pandai bahasa Solidity ni boleh lah. Saya ada faham-faham sikit-sikit lah, boleh lah kan tengok. Tapi kalau yang baru tu memang susah nak faham lah kan. Memang benda tu susah kita nak faham kecuali kita belajar. Tapi dekat sini pun sudah kita boleh tengok kan result dia secara automatik. Dia tulis sini smell test automated audit. Automated audit. Mana dia dah buat audit tu kan. Kita tengok, kita baca ni kan. Token is sellable. Maksud dia kalau kita beli token ni, kita boleh jual. Dia bukan honey pot lah. Maksud dia kan. Buy fee is less than 10%, 9%. Mana tak lebih pada 10%. Mana okey, good, cantik. Sell fee is less than juga less than 10%, 9% pun cantik. Dia tengok contract analysis, contract ni dah verified. And then no prior similar token contract. Mana dia contract ni token ni dah ada, address token ni dah ada, pernah ada dulu. Tapi tak jadi isu sangat lah melingkit sini kan. Okey, kita tengok ownership. Ownership is renowned. Bagus juga. Ni creator not authorized for special permission. Permission. Okey, cantik. Semua cantik kan. Semua ni pass semua kan. Liquidity pun okey. Yang tak bagus ni kat sini, at least 95% of liquidity burn. Dia tak burn. Token ni tak burn. So itu masalah bila token tak burn tu jadi isu sikit lah. Mana dia circulation tu banyak dalam token circulation tu banyak dalam market lah. So daripada sini bagi saya risikonya ada. Mana dia kita boleh belilah kebanyakannya daripada audit ni lulus. Ada dua yang gagal lah. Kalau kita nak beli token-token macam ni rakan-rakan, jangan beli terlalu besar ya, $10, $20 kan, macam itu sajalah. So macam mana kita nak beli token ni? Kita boleh beli dekat, ada tak dia tulis sini, kita boleh beli dekat Pancake, ataupun kita boleh beli dekat ni Pancake ni, trade kat Pancake Swap. Terus kepada Pancake Swap. Lambat sikit keluar
tak keluar lagi. Cuba saya besarkan sikit. Ni pancake swap ni. So dah keluar dah kan. Mana dia? Ni dia punya graf dia pun ada. Ni. Ni. Kalau kita nak beli sini kan. So klik import. And then pastikan kita connect kat wallet kita. MetaMask. Ni contoh ya rakan-rakan ya. Connected tak? Dah connected, nanti connect lah. Bila kita connect nanti, the wallet request permission already pending for origin. Mana dia tengah pending kan. Sabarlah. So, itu cara dia kalau kita nak ni kan. Saya kecilkan balik. Ni dah keluar ni lah dia punya token ya. Masih loading lagi. So, nak beli dia tu, dia connect kat sini ya. Connect to wallet. Kita cuba sekali lagi. Market tak bagus lah. Bukan market, internet tak kurang bagus. So itu cara dia rakan-rakan ya. So saya dah connect ni. Patut dah connected ni. Masih tak connect lagi. Mana masalah jaringan ya rakan-rakan. Itulah cara dia. Bab mungkin nanti dalam bab beli token-token ni, tak apalah, lain kali saya ajar. Yang saya nak ajar ini ialah macam mana kita nak pilih token-token tu. Kita guna DEX screener dengan dengan token snapper ya. So banyak dekat sini kita token kita nak pilih. Kita tengok token ni pula ada satu lagi ni. Pergi dekat sini, klik dekat sini. Token ni bila release. Tengok masa dia release ni. Age dia kan. 2 jam yang lepas lah kita ambil ni kan. Tapi tak banyak ni seller buy banyak, 72 seller baru banyak tu je kan. So kita tengok sini lah banyak yang mana. Ni lah. DOS ni ya. Kita klik pada DOS ni ya. Cuba klik dekat sini ya. Ni graf dia. Ada graf dia. Tengok. Dah turun ni. Ni 1 minit kita tengok graf. 1 jam lah. Tengok. Macam ni. Tak cantik lah. Ni ada maksud dia. Ada rug pull kan. Semua sell kan. Dia naik lepas tu dia sell. So kita cuba kaji token ni kan. Sama ada kita nak beli ke tak beli. So kita ambil kontrak ni. Ni. Address ni. Kita pergi kepada token snapper. Kalau dia lulus, kita boleh beli. Tapi untuk token-token yang baru ni, saya suruhkan beli sikit-sikit lah ya rakan-rakan ya. Ini semua token-token baru ni kebanyakannya adalah scam token. Tak ada result dia. Macam mana tak ada result ni? Sini kot. Saya salah ambil Masuk balik, copy, paste. No result. Ataupun bukan Binance tadi token tu. No result. Token mana ni? Patut dia Binance ni patut okey lah tu kan. Dia punya ni. Dia copy ni. Kenapa tak boleh baca ya? Tak boleh baca. Tak apa, kita cari token lain. Kita tengok token ni pula. TT. Kita
Kita cuba, InsyaAllah. Kita cuba ambil dia punya, saya besarkan ni, tengok graf ni. Graf dia macam cantik graf ni. Kita tengok graf. Maknanya dia first kita nak tengok graf ni apa ni token ni betul ke tak betul, kita tengok ada buy sell tak. Ni maknanya dia 4 jam yang lepas kan ada buy ada sell, maknanya dia baguslah. Ada kadang-kadang dia ada buy saja, tak ada sell. Maksudnya itulah dia panggil apa, not sellable. Kita tak nak token-token macam tu. So kita cuba kaji ni, kita ambil dia punya token address. Mana dia punya token address ni ya? Ni apa nama token ni? Saya dah hilang pula. Banyak cabaran ni. Kita ambil yang mana ya? Ni apa? Ni bukan token ni. BNB, kita nak ambil BNB saja. Ni lah kita ambil ni lah ni. Token apa? Skating Hats. Sorry. Ni dia punya contact address ya. Kita ambil ni. Kita kecilkan ni. Kita pergi kat sini ya. Token snapper. Ada tak? Ada ni. Klik dekat sini. Kita tengok token ni apa result dia. Tengok result ni banyak tak lulus kan. Kosong apa ni. Mana kita tak boleh beli token ni. So kebanyakan token-token yang terdapat di DEX scanner ni kebanyakan token yang scam lah. So banyak scammer kat sini So ada juga yang bagus. So tugas kita hari-hari cari inilah. Kita akan dapat 1-2 token pun jadi, alhamdulillah kan. Jangan guna full margin untuk lakukan urus niaga ni $10, $15, $5 pun boleh. So saya bagi contoh satu lagi untuk kita ni kan. Ni banyak ni kan. Ni kita tengok token mana pula kan. Kalau yang bagus tu kita pergi tengok yang 4 minit yang lepas. 9 minit kita tengok token ni kan. Di mana ni? Yang age dia ni kan. Kita tengok yang masa yang lepas lah kan. Tengok yang terkini. So kita cuba satu lagi. Maaf sikit malam ni agak slow sikit internet saya kat rumah ni kan. Kita tengok age token ni. Tengok yang baru release kan. 9 minit. Mana kalau kita token ni betul kan. Mana kita boleh beli token ni. Kita tengok token ni kan. Diamond Shiba. Baru 2 minit yang lepas. Ada 9 buy, 2 sell. So dia punya liquidity ada 27, quite okay. FV dia 61k kan. So kita cuba tengok ni sama ada token ni lulus kita punya audit tak. Klik dekat sini. Dan kalau kita besarkan boleh kita nampak graf tau rakan-rakan. Ini graf dia lah. Ni baru lagi. Tak keluar lagi dia punya graf. Sabar. Ni nampak kalau kita dapat harga sini, kita belilah $10, $15. Tapi sebelum beli kita pastikan token tu dia punya audit, lepas audit kita tak. Ambil contract address ni ya, klik dekat sini and then kita pergi kepada token sniper ni. Kalau lulus Diamond Shiba ni kan, kita check. Kita check apa ni. Tampak tak lulus juga. Semua gagal ni. So kita jangan beli token ni. So kalau anda seorang trader seorang trader mata wang kripto, inilah tugas kita. Analisa anda apa yang anda buat ya, cuma menganalisa token-token baru ni sama ada lulus audit tak. Lulus dia sama ada token itu valid ataupun scam. Kalau scam, kita abaikan token tersebut.
kalau kata ada satu dua saja kan, boleh kita cubalah nak beli kan. InsyaAllah. Saya rasa saya nak bagi satu lagi lah, kita tengok tak puas hati kan. Ada yang apa semua scam kan. Kita cari token yang apa, kalau dapat jangan apa yang bukan scam lah sikit kan. Scam ni tak seronok lah kan, betul tak? Ni kita cuba ni token apa SDX ni kan, kita tengok ada buy 487, ada seller 204. Volume dia 14k, masih baru lagi, masih 3 jam yang lepas ya. Kita cuba tengok kan. Okay, tak ada graf, tak keluar lagi. Dah keluar dah kan. So kalau rakan-rakan dapat beli awal 4 jam yang lepas, buat untung lah. Ini kita token-token ni kita tak perlu hold tau. Kita beli saja, dia keluar, beli saja, untung $50, $20, $30, close position tu. Kita let go kita punya pegangan tersebut. So apa perlu kita tengok, kita ambil kontrak ada sebelum kita beli token ni, kita pergi kat sini ya. Ini 3 jam yang lepas, 4 jam yang lepas. Kalau 4 jam lepas kat sini lah. Kita dapat harga yang apa? Yang menarik, mana harga di bawah kan. So kita ambil kontrak address dia, copy kontrak address, kita pergi kepada token sniper. Pergi dekat token sniper ya. Ni token sniper lah ni. Masuk kontrak address kat sini, paste dia. Ni SDX ni kan, kita tengok dia lulus ke tak lulus. Kita buat smell test. Token ni cantik. Nampak? 93% dia punya automated audit, mana lulus lah. Bagi saya ni lulus kan. Kita tengok token is sellable, not honeypot. Tapi kita dah lewat lah. Masa 4 jam yang lepas kalau kita beli ni, untung tak? Buy is a fee less than 10%, contract analysis semua verified, contract source. Cuma ada satu saja, liquidity analysis ni at least 90% liquidity burn, lock. Mana dia tak lock lah. Dia burn sikit sangat. So mana dia, bagi saya token ni lulus, kita boleh belilah. Beli dengan apa kata, jumlah yang kecil. $5, $10, dia naik kita close. Untungnya $20. Ini untuk trading harian ya. Saya ajar kepada rakan-rakan macam mana kita nak lakukan urus niaga trading harian ya, untuk dapat $20, $50, macam itulah. Tapi syarat dia rakan-rakan kena buat analisa, buat audit dulu tentang token-token tersebut. Cuma saya beritahu lah, walaupun kadang-kadang saya tengok kan, walaupun ni semua pun right semua okey kan, tapi ada juga at the end of the day dia rug pull. Mana rug pull nanti dia naik, lepas tu dia turun ke bawah balik. Dia token scam lah. So berhati-hati. So jangan trade dengan apa size yang besar. Dengan $15, $20. Saya pernah dapat dengan $15 dapat $400. Cuma dia kita ni kena rajin lah cari kan, duduk pagi petang nak tengok sini lah, nak cuba. Itulah cabaran dia. Kalau forex tu kita tak pasal analisa market, nak buy ke tu nak sell. Tapi dalam mata wang kripto ni, spot trading saya masukkan spot trading cabaran kita adalah untuk memilih sama ada token tu valid ataupun tak valid. Inilah caranya. So saya harap perkongsian saya hari ini tentang apa nak memilih token-token yang baru untuk kita trading secara intraday dapat memberi manfaat kepada anda semualah yang melakukan urus niaga trading mata wang kripto. Okay guys, setakat ni dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.